Assalamualaikum semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan teori Hofstede, iaitu dari PJJ Langkawi. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Nur Farahia, Ahmed Afif, Nur Hayati dan Nur Adilah. Okey, mari kita teruskan dengan pengenalan tentang teori Hofstede. Iaitu teori dimensi budaya Hofstede yang dibangunkan oleh Great Hofstede ialah rangka kerja yang digunakan untuk memahami perbezaan dalam budaya merentas negara dan untuk membezakan cara perniagaan dilakukan merentas budaya yang berbeza. Justru itu, Hofstede menggunakan kaedah statistik khusus yang dipanggil analisis faktor pada mulanya mengenal pasti 4 dimensi, iaitu nilai individualism dan kolektivism, jarak kuasa, mengelakkan ketidakpastian dan maskuliniti dan kewanitaan. Di samping itu juga, dimensi budaya Hofstede boleh digunakan untuk membantu perniagaan menyelesaikan produk dan pemasaran mereka kepada budaya yang berbeza. Sebagai contoh, jika syarikat ingin menjual produknya di negara yang mempunyai skor kolektivism yang tinggi, syarikat itu mungkin perlu mereka bentuk pembungkusan dan periklanannya untuk menarik minat kumpulan dan bukannya individu. Dimensi jarak kuasa. Teori dimensi budaya Great Hofstede iaitu mengkaji nilai orang di tempat kerja dan mencipta perbezaan sepanjang 3 dimensi. Dimensi jarak kuasa menerangkan institusi dalam keluarga menerima dan mengharapkan kuasa itu diagihkan tidak sama rata. Menurut Hofstede, terdapat lebih banyak persamaan dalam setengah masyarakat berbanding yang lain. Individu dalam masyarakat mempunyai jarak kuasa yang tinggi menerima hierarki di mana setiap orang mempunyai tempat dalam ranking tanpa memerlukan justifikasi. Di negara yang mempunyai indeks kuasa rendah, terdapat banyak kesesamaan antara ibu bapa dan anak-anak, dengan ibu bapa lebih berkemungkinan menerima jika anak-anak itu bertengkar. Di negara yang mempunyai indeks kuasa tinggi, ibu bapa mengharapkan anak-anak mematuhi dan menghormati tanpa mempersoalkan kuasa mereka. Indeks jarak kuasa tinggi menunjukkan bahawa budaya menerima ketidaksamaan dan perbezaan kuasa. Indeks jarak kuasa rendah menunjukkan budaya menggalakkan struktur organisasi rata yang menampilkan tanggungjawab membuat keputusan dalam pengagihan kuasa. Hofstede mengkategorikan Malaysia sebagai negara yang mempunyai jarak kuasa yang tinggi dan menunjukkan bahawa ketidaksamaan dalam ketetangan dan pekerjaan itu wujud. Jarak kuasa tinggi bermakna struktur birokrasi adalah amalan biasa. Jarak kuasa menyalahkan isu ketidaksamaan dalam individu dan organisasi. Negara yang mengamalkan jarak kuasa tinggi dalam norma kerja mereka biasanya berkaitan dengan gaya kepimpinan automatik dan mengamalkan pemusatan membuat keputusan. Berikut adalah negara yang mengamalkan tahap kuasa tinggi dan tahap kuasa rendah. Sebagai masyarakat yang berhierarki, rakyat Malaysia lebih selesa dengan pendekatan jarak kuasa tinggi apabila menjalankan perniagaan di mana secara automatik kita akan menghormati orang yang lebih tua dan diamalkan dalam tempat kerja. Saya Nur Adilah binti Mansur akan membincangkan tentang aplikasi teori Hofstede dimensi jarak kuasa di kalangan guru. Semasa pendidikan menengah antara 2005 hingga 2009, guru secara automatik diberi penghormatan daripada pelajar, manakala guru menghormati kepribadian pelajar tersebut dan menggalakkan lebih berdikari. Guru mungkin sukar untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang optimum jika merasakan pelajar tidak menghormati mereka. Tanpa rasa hormat dari pelajar, guru mungkin mempunyai masalah disiplin, motivasi dan tingkah laku semasa pengajaran. Pendekatan pengajaran tradisional ini juga telah dirujuk sebagai pengajaran berstruktur tinggi di mana pelajar mempunyai sedikit kawalan ke atas apa yang dia akan belajar dan bagaimana mereka akan belajar.
Get kick. Dengan memperkenalkan aktiviti baru ke dalam bilik darjah, guru dapat meningkatkan jumlah interaksi antara dirinya dan pelajar sekaligus membawa kepada peningkatan kesediaan pelajar untuk berkomunikasi. Terdapat pelajar lain yang kerap menyoal dan mengkritik guru dan tidak pernah dihukum kerananya. Malah penyoalan guru digalakkan kerana ia dapat dilihat pembelajaran seterusnya serta menggalakkan pelajar tersebut berdikari. Seperti yang ditunjukkan dalam budaya jarak kuasa yang besar, guru secara automatik menerima penguatan daripada pelajar, iaitu dengan jelas bahawa pelajar tidak mengkritik dan mempersoalkan guru mereka. Jarak kuasa memainkan peranan penting dalam hubungan antara motivasi pekerja dan motivasi kerja. Salah satu pembuli ubah penting yang berkaitan dengan jarak kuasa antara nilai budaya dalam organisasi ialah kepercayaan organisasi. Penunjuk positif untuk pekerja dan organisasi bergantung pada budaya korporat berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan organisasi muncul sebagai nilai institusi yang boleh digambarkan sebagai pelekat sosial yang menyatukan pekerja. Kesimpulan, berdasarkan teori dimensi budaya Hofstede dicipta pada tahun 1980 yang berurus kepada jarak kuasa, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai jarak kuasa tinggi dan hal tersebut telah menimbulkan pelbagai perspektif yang sangat kompleks dan isu yang kontroversi iaitu di dalam sistem pendidikan yang sedang berlaku ketika ini. Jarak kuasa yang dilaksanakan semestinya akan mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri, namun beberapa penambahbaikan boleh dikenal pasti. Pertama, kita perlu memahami apakah fungsi jarak kuasa dalam masyarakat kita dan mengapa ia mampu bertahan dengan begitu ketara sejak sekian lama. Kedua, kita perlu memahami bidang kemungkinan bagi membalikkan arah aliran ini. Cara berfikir yang berguna tentang soalan-soalan ini ialah bidang evolusi budaya. Konteks konsep jarak kuasa dalam organisasi Malaysia menawarkan tapak unit untuk mengkaji budaya dan komunikasi di tempat kerja. Kategori makna jarak kuasa telah mendedahkan beberapa cara unit di mana budaya dan komunikasi Malaysia dikonseptualisasikan, dihargai dan dibina oleh pekerja Malaysia. Melalui konsep-konsep ini, kita mula melihat pengaruh budaya sebegini di tempat kerja yang dalam hal ini menunjukkan bagaimana pekerja Malaysia berkomunikasi tentang kuasa. Created using Powtoon.